Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khadhaini birahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullah. Tuan-tuan sidang jemaah muslimin muslimat yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita merafakkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Dengan limpah kurnia, izin dan inayahnya, kita masih lagi tekun menunaikan pengabdian kepadanya dan masih lagi penuh kesabaran ya, dengan pelbagai ujian daripada Allah Subhanahu wa taala, dan itulah sifatnya sebagai seorang beriman yang telah dididik oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, di mana pedoman baginda kepada umatnya ialah supaya sentiasa sabar dalam menghadapi apa jua ujian dugaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Pasti dengan kesabaran itu akan ada hikmah besar dalam bentuk kemenangan, kebahagiaan dan juga limpahan rezeki. Ya, kita tak pasti, tapi dituntut kita bersabar dulu dan menghadapinya dengan keimanan ya. Jadi kita cari keredaan Allah ini menyambung kembali kuliah maghrib mingguan kita, dan kita menyambung kembali dalam membicarakan tentang sirah Rasul sallallahu alaihi wasallam yang kita petik daripada kitab Imam Ibn Kathir, Bidayah wa Nihayah, yang masih lagi membicarakan tajuk Ad-Dalail An-Nubuwah, dalil-dalil kenabian baginda sallallahu alaihi wasallam dan juga mukjizat. Dalil-dalil itu berdasarkan kepada mukjizat baginda sallallahu alaihi wasallam, dan kita masuk lagi satu kisah ya, satu ataupun dua kisah bagaimana mukjizat Nabi ini membuktikan baginda seorang Rasul apabila bertambahnya ataupun cukupnya makanan yang sedikit ya. Pada siri yang lepas banyak riwayat hadis-hadis daripada Anas bin Malik. Seterusnya hadis yang diriwayatkan oleh Abu Ayyub Al-Ansari ya. Abu Ayyub sahabat Nabi daripada orang Ansar, yang mana terkenal Abu Ayyub ini ketika nak menghadapi perang Khandaq, ketika baginda sama-sama mengorek parit. Di kala itulah Nabi menyebut tentang akan datang ya, akan datang ni maknanya masih jauh lagi, pada zaman Nabi itu akan datang tu jauh lagi, akan muncul seorang raja, sebaik-baik raja dan sebaik-baik tentera yang akan mengambil semula Konstantinopel. Abu Ayyub dia dengar, Abu Ayyub dia dengar sabda Nabi ini bila sampai masanya tahun 1400, saya tak ingat tarikh yang tepat. Memang muncullah yang dikatakan sebaik-baik raja itu ialah Muhammad Al-Fatih. Nabi tak sebut nama, sebab Muhammad Al-Fatih ini dia membawa tenteranya seramai 250,000 orang berperang dengan tentera Rom dan Byzantine, yang tentera mereka itu 400,000 orang, sekali ganda lagi. Dan memang berjaya Muhammad Al-Fatih ini menawan Konstantinopel, lalu diubah nama kepada Istanbul.
jadi Istanbul tu Muhammad Kemal Atatürk yang ubah. Jadi kisahnya sangat tragis dan tragedik lah. Sebabnya Muhammad Al-Fatih berfikir di luar kotak macam mana nak menang perang tu. Perang selama 48 hari belum menang. Tentera dia sehingga berkata, bagaimana kita ni tak menang-menang lagi, kata. Tak menang-menang lagi. Tapi maknanya 48 hari tu bertahan lagi tentera dia. Macam mana Muhammad Al-Fatih pimpin tentera dia tabah, kuat, sabar, dan juga sentiasa nak menuju kemenangan. Akhirnya Muhammad Al-Fatih kata kekuatan Byzantine ialah tentera laut di sebelah laut, sebelah barat. Mereka datang dari timur, ada laut juga sebelah timur. Turki kan dua benua, Asia dan Eropah. Jadi bila datang daripada laut sebelah sini, bawa juga tentera laut ni. Muhammad Al-Fatih ni tentera darat bawa, tentera laut bawa. Tapi tentera laut Byzantine sebelah sana tu lebih kuat. Lalu antara nak kalahkan Byzantine ketika itu, kalahkan tentera laut dia, Muhammad Al-Fatih kerah tentera dia tarik kapal dari laut sebelah sini naik ke darat. Itu yang kata pemikiran gila-gila. Tapi tentera dia taat. Yang putus kaki, yang tergolek, dan berapa ribu batang pokok dipotong, ditebang untuk menjadikan roda. Kena tarik, bukan tarik ke darat tu makna tarik landai saja darat itu, tetapi naik bukit dan ditarik dengan tali. Ditarik dengan tali. Bayangkan kuatnya orang zaman dulu ni. Dan jihad dia kuat, perjuangan demi untuk agama ni cukup kuat lah. Cukup kuat. Sehingga kan apabila naik itu berjaya sebanyak 70 kapal. Dan bila nak masuk ke laut itu, susun batang kayu yang bulat itu supaya kapal tu boleh melungsur. Rupanya tentera Byzantine dia dah pasang rantai besi di sepanjang pantai itu. Maknanya satu kubu pula lagi. Tapi kapal Muhammad Al-Fatih dan tentera dia ni memang meredah besi itu sehingga putus semua. Kapal masuk ke laut, tentera berperang secara tentera laut lah. Menang Muhammad Al-Fatih. Dia masuk ke Constantinople. Dia masuk ke pusat pentadbiran Constantinople. Dia tak bunuh pun rakyat jelata. Dia memberi kemaafan. Walaupun purata yang orang Byzantine dan Rom itu agama Nasrani, memberikan kemaafan. Mereka sangka habislah kena bunuh lah dengan orang Islam. Jadi pemikir-pemikir barat yang golongan atheis dan juga orientalis ni, dia pusing cerita, kata Muhammad Al-Fatih berlaku zalim membunuh rakyat Constantinople sedangkan tak bunuh, berikan kebebasan. Malah ada di kalangan mereka yang tertarik dengan Islam. Ini yang kait dengan Abu Ayyub ni. Sebab Abu Ayyub bila dia dengar Nabi cakap macam tu, sebaik-baik raja dan sebaik-baik tentera, dia berwasiat kepada sahabat dia, nanti bila aku mati tu, tanamkan aku dekat Constantinople, istana Muhammad Al-Fatih, tanam aku kat situ. Rupanya wasiat dia memang berlaku. Sampaikan sahabat tanya, kenapa kau beri bona nak dikebumikan di sana? Kelak aku nak dengar tapak kaki sebaik-baik raja, tapak kaki kuda. Tapak kaki kuda sebaik-baik raja dan sebaik-baik tentera tu nak dengar daripada alam barzah. Dan Abu Ayyub memang dikebumikan di Turki lah. Rakyat Malaysia, anak siapa tu, anak Ahmad Azam tu yang meninggal kena accident tu, student kita tu. Dia dikebumikan di berdekatan dengan kubur Abu Ayyub Al-Ansari. Kerajaan Turki kata kebumi di sini di makam orang-orang tersohor. Sebab hebat juga budak tu kan. Tu rakyat Malaysia tu. Sebab dia minat belajar di Turki. Ini Abu Ayyub, ya. Malah Abu Ayyub jugalah sahabat Nabi yang dipilih oleh baginda sallallahu alaihi wasallam ini
rumahnya disinggahi semasa Nabi berhijrah dari Mekah ke Madinah. Kan? Masa tu semua orang merayu kepada Nabi, duduklah rumah kami, duduklah rumah kami. Nabi pun pening nak pilih siapa, demi supaya berlaku adil, tak ada yang kecil hati. Akhirnya Nabi biarkan unta baginda ni berjalan. Lepas tu mana dia berhenti, situlah rumah dia pilih. Unta dia dah terlopeh rumah Abu Ayub tu, patah balik. Berhenti kat situ, sebelah kiri rumah Abu Ayub, sebelah kanan tanah kosong, kubur orang Yahudi. Kepunyaan anak yatim. Bila Nabi tanya siapa punya tanah, anak yatim Yahudi. Dan ada orang yang jaga dia. Dia kata aku nak beli tanah ni. Orang Madinah sanggup kumpul duit nak beli tanah tu. Bila Nabi nak beli tanah, orang Madinah kata tak apa, kami bayar, kami kumpul duit. Nabi kata apa? Aku ada duit, aku nak beli. Di situlah Masjid Nabawi, yang mana sekarang yang kita pergi umrah, haji apa semua, Masjid Nabawi tu tapaknya dipilih macam tu lah. Unta berhenti. Banyak pengajaran di situ ya. Nabi dengan kisah anak yatim kan. Nabi berlaku adil. Maka rumah yang dipilih Abu Ayub lah. Maka Abu Ayub ketika itu bila duduk dengan Nabi, dia teliti, dia tengok dengan teliti pergerakan Nabi, perbuatan Nabi, cara duduk Nabi, cara minum Nabi. Maka Abu Ayub ni ditiru habis. Dia ikut sunnah Nabi betul. Itu Abu Ayub Al-Ansari, orang Ansar. Jadi maknanya sahabat Nabi ni berkorban demi agama ni tak kira lah. Jauh beza lah dengan kita ni, jauh beza kan. Sekali kena banjir habis kena lontung semua kan. Marah kan, bila Shah Alam tu tenggelam, marah. Bomba lambek, tentera lambek. Yo ke bomba lambek? Yo ke tentera lambek? Saya tanya dengan kawan saya bahagian penerangan, kenapa lambat? Ustaz, sebenarnya dia orang tak bagi tahu. Dia orang turun cepat katakan, tapi tak masuk berita, tak masuk apa. Tentera turun cepat apa semua, tapi tak ada lah digambar kan masuk katakan. Jadi ada yang copek katakan. Janganlah marah Bona. Saya kata janganlah marah Bona katakan. Ya. Sekali Allah uji, habis semua orang salah katakan. Nak buat macam mana kan? Kita pun simpatilah. Cikgu saya pergi ke Kuala Langat sebab anak murid 2 orang atas bumbung. Jadi bila kata WhatsApp ada 2 orang, tingkatan 4 seorang, tingkatan 1 seorang kata. Lepas tu cikgu kata buat macam mana ustaz kata. Kita buat kumpul dana kata, siapa boleh pergi kata kan. Saya tak dapat lah nak pergi kata kan. Tengok cikgu saya pergi kata. Yang muda-muda tu dia pergi kata kan. Dia tolong kemas rumah. Bagilah kita buat sumbangan kata kan. Tapi tak nak cerita lah kan, cerita kan macam riak pula. Nak kata macam tu lah bomba dengan tentera. Dia bergerak juga sebenarnya. Berkerah juga katakan, tapi tak cerita secara rasmi yang mana orang boleh tahu. Tompek tenggelam pun banyak kan. Bila banyak tu tak semua dapat pergi copek katakan. Jadi begitulah ujian Allah. Maka kita nak ambil pengajaran. Abu Ayub meriwayatkan kisah bagaimana beliau ni telah masak makanan yang cukup buat baginda sallallahu alaihi wasallam dengan Abu Bakar je, 2 orang. 2 orang je. Jadi bila dah masak makanan tu, dihantarlah kepada baginda dan juga Abu Bakar. Maka bila ada makanan, maka baginda pun berseru, dia kata. Dia berseru, baginda kata, idhab, pergi panggil orang. Makan ni adalah untuk baginda dengan Abu Bakar, tapi diperintahkan Abu Ayub ini, pergilah wahai Abu Ayub, panggil 30 orang daripada orang kenamaan kaum Ansar. Thalathin min ashrafil Ansar. Orang kenamaan ni orang-orang yang bangsawan, pemimpin. Ini pendekatan Nabi berdakwah. Jadi bila baginda kata panggil 30 orang, Abu Ayub ni serba salah. Makanan itu cukup, maknanya kalau lebih pun 2 orang tu memang cukup lah. Maknanya memang sesuai untuk orang Arab lah kan. 2 orang ni macam kita ni agaknya 5-6 orang kot, 10 orang pun cukup. Kambing orang Arab kalau bagi 4 orang licin, seorang pun boleh habis.
Kita yo jenis tak makan kambing. Oh, tak boleh kambing kata poning katakan. Ya. Baik. Mendengarkan arahan itu, Abu Ayyub memang berasa resah gelisah. Dia tidak tenang kerana beliau tidak mempunyai sebarang makanan tambahan kepada yang sedia ada itu. Maka ketika beliau mengelamun dalam keadaan serba salah itu, baginda mengulangi arahan. Dia kata, idhab, kata pergilah panggil. Maknanya termenung Abu Ayyub, memikirkan macam mana nak panggil 30 orang. Makanan tu betul-betul dibuat untuk baginda dan Abu Bakar. Jadi dalam keadaan serba salah itu, dia akur taat kepada perintah Nabi. Maknanya pedoman yang kita nak ambil, ketaatan kepada Nabi, dia jalankan perintah itu tanpa soal, walaupun hati gundah gelana. Jadi bila jemputan dah datang, dah hadir, maka baginda pun mengajak mereka, at'imu, maknanya mari makan. Silakanlah makan. Mereka pun makan sehinggalah rasa kenyang. Lalu mereka pun apa? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tu dakwah Nabi ni, ajak makan. Dakwah Nabi ajak makan ketika itu. 30 orang itu akhirnya bila rasa seronok makan dengan Nabi, akhirnya mereka pun mengisytiharkan bahawa baginda ini Rasul. Dah bertambah orang Islam. Bila selesai, mereka pun keluar. Nabi panggil lagi Abu Ayyub. Dia kata, setelah mereka 30 orang ni berbai'ah kepada Nabi tu, bila bai'ah ni janji setia lah, maka baginda kata kepada Abu Ayyub, panggil lagi 60 orang. 60 orang. Memang Abu Ayyub kata tak masuk akal. Tak masuk akal. Tadi 30 orang dah panggil, tapi tak masuk akal pun 30 orang tu konyang. Panggil lagi 60 orang ni macam mana ni nak panggil ni, katakan. Abu Ayyub berkata kepada dirinya sendiri, demi Allah, sesungguhnya jumlah 60 orang itu sudah tidak logik daripada 30 orang. Itu kata-kata dia. Wallahi, dia bersumpah dengan nama Allah. Hukum akal dia kata 30 orang tu dah tak cukup, ni 60 orang segando pula ni. Kan? Akhirnya dia akur taat kepada Nabi, sebab Nabi kata panggil lagi orang kenamaan. Maka datanglah orang kenamaan tadi, dijemput. Dan bila Nabi lihat mereka, Nabi menggunakan pendekatan, ialah pecahkan kumpulan kecil, supaya mereka ini dibahagikan 4 orang satu kumpulan, 4 orang satu kumpulan. 60 orang tu bagi 4, 60 bagi 4, 5 boleh orang, 15 kumpulan, 15 kumpulan. Maka makanlah 4 orang satu kumpulan. Yang dikatakan makanan sedikit itu 4 orang makan dulu, dah selesai 4 orang lagi sambung, 4 orang lagi sambung. Dulu dah ada hadis bagaimana Nabi pecahkan kepada 10, 10, 10, 10. Dan Nabi ni idea matematik dia tinggi, dan disiplin sangat tinggi. Dalam bab begini Nabi berdisiplin lagi, pecah lagi kumpulan. Jadi bagaimana strategi baginda dalam dakwah ini? Baginda guna kaedah matematik. Kita tak nampak pada saya kaedah matematik. Sebab kita pada hari ni bila makan aja katakan. Mujur PKP kono. Itu yang kita makan tu, maknanya ikut staggered tu. Kumpulan pertama makan. Kalau berkenduri tu mengikut kapasiti dewan makan, kata 50% katakan. Dan siap berkumpulan. Kita kalau jemput orang pun kumpulan pertama 11 hingga pukul 12 katakan. Saya tengok gitulah gaya 12 hingga pukul 1, pukul 1 hingga pukul 2. Kita pilih nak datang pukul apa. Dah kono macam tu baru kita ni, maknanya dalam disiplin makan tu mungkin ada baiknya dari segi apa, ketertiban makanan pun dapatlah disediakan cukup dan sebagainya, berbanding dengan keadaan biasa ni sekali datang waktu puncaknya
Kalang kelibut katakan. Yang datang, yang dah makan tak nak bangun kata. Itu biasa berlaku. Jadi kita nampak maknanya strategik Nabi ni, pemikiran baginda ini begitu strategik sekali. Pada saya strategik lah. Sebab baginda pecah kumpulan lagi kepada kumpulan yang kecil, sehinggalah apabila 15 kumpulan daripada 60 orang ni, empat setelah berbuat demikian, mereka menikmati makanan tersebut sehingga kenyang. Ya, sehingga kenyang. Ya. Bila dah kenyang itu, mereka mengucapkan kesaksian mereka bahawa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni benar-benar seorang rasul. Lalu mereka berbai'ah kepada Nabi, janji setia. Bai'ah dengan Nabi ni janji setia, macam bai'ah Aqabah. Kita pun tahu peristiwa perjanjian Aqabah. Mereka ini berjanji setia dengan Nabi, sanggup lindungi Nabi, sanggup mati kerana Nabi ni. Dan Nabi pesan, dia kata, bila dah bersetia dengan aku ni, jangan berzina, jangan minum arak. Nabi mengarahkan mereka ni, berpesan kepada mereka jangan buat dosa-dosa besar ni. Maknanya bila terima Islam itu, maknanya hayati betul-betul pegangan keimanan itu. Begitulah. Jadi bila dah selesai berbai'ah, sebelum pulang ke rumah masing-masing, baginda panggil lagi Abu Ayyub. Dia kata, Abu Ayyub, sila panggil lagi 90 orang Ansar. 30 orang kenamaan, orang pembesar. 60 orang pun orang kenamaan. Lepas itu disuruhnya panggil 90 orang Ansar. 90 orang Ansar. Tis'ina min al-ansari. Dalam hadis ini disebut tis'ina bil ansari, ya. Min al-ansari, maknanya orang Ansar biasa, bukan orang-orang pembesar. Jadi Abu Ayyub maknanya bila sekali pun perasaannya diulit kegelisahan kerana jumlah tersebut ternyata lebih besar daripada sebelumnya, maka beliau tetap melaksanakan perintah baginda. Para jemputan yang dijemput itu pun datang, mereka makan juadah sehingga berasa kenyang. Padahal makanan yang disediakan hanya untuk baginda dan Abu Bakar, ya. Akhirnya sebelum pulang mereka tidak berbelah bagi menyatakan ketaatan, kesetiaan kepada baginda, sehinggalah Abu Ayyub akhirnya menyatakan makanan yang aku sediakan itu dimakan oleh 180 orang yang kesemuanya daripada kaum Ansar. Ansar ni orang Madinah. Itu tuan-tuan, kalau tuan-tuan pengalaman bila pergi Madinah dengan Mekah ni, barangkali dapat rasa beza. Macam mana masyarakat Madinah ni dia lebih lembut, bersopan. Masyarakat Mekah ni dia kasar sikit. Ini adalah kesan daripada masyarakat jahiliah dulu di Mekah ni memang keras. Dan Nabi pun berhijrah ke Madinah, bina tamadun Islam di Madinah, yang mana membina masyarakat Islam yang bertamadun itu di Madinah. Maknanya ayat-ayat hukum pun banyak turun di Madinah. Dan akhirnya segala syariat Islam pun banyaknya berlaku dan berlangsungnya di Madinah. Maka terdidik masyarakat Madinah ini dengan syariat Islam yang lebih hampir dengan Nabi. Sebab itu kesan dia, jangka panjang dia sampai hari ini pun ada kesan. Ya. Jadi begitulah. Tapi itu berdasarkan pengalaman-pengalaman mereka yang pergi ke Mekah dan Madinah. Tapi bukan maknanya mereka jahat. Tidaklah orang Mekah tu jahat, tapi mereka itu lebih kasar sikit lah daripada orang Madinah yang lebih lembut tu saja, ya. Style orang Arab lah kan. Tapi dia suka orang Malaysia ni. Bila pergi kan, Malaysia dia suruh beli banyak-banyak kan. Ya. Dia tahu orang Malaysia ni memang kaki shopping kan. Baik. Maka Imam Ibn Kathir dia riwayatkan hadis ini, walaupun sifat hadis ini bersifat gharib, dari sudut matan, ya. Maknanya dari segi sanad, ya.
Tetapi Imam Baihaqi juga mencatatkan hadis ini, ya. Dan juga para alim dalam bidang hadis juga membawa riwayat hadis ini, ya, dan boleh menjadi satu pedoman kepada kita dari segi dakwahnya, bagaimana Nabi terhadap orang-orang Ansar ini. Dakwah Nabi ini dia tidak maknanya di satu takuk saja. Bila Nabi sudah menyampaikan, permulaan Nabi itu kepada pembesar-pembesar. Nabi minta Abu Ayyub panggil siapa? Orang kenamaan. Jadi kita dengan orang kenamaan ni, pembesar-pembesar ni, jangan tolak tepi langsung. Itu tak boleh pakai tu, kita tak akan masuk dengan dia punya kan. Kita kena ada pendekatan juga untuk mendekati mereka dan menyampaikan perkara baik. Sampaikanlah. Nabi pun pesan, ya, ikutilah kejahatan itu dengan kebaikan. Maknanya Nabi pesan, kalau orang buat jahat dekat kita, maka balaslah kepada dia itu dengan kebaikan. Dia buat jahat, kita pun buat jahat kat dia, katakan. Nabi tak bagi macam itu, ya? Walaupun dari segi hukum akal, dia dah kotuk kepala kita, takkan kita tak kotuk kepala dia, katakan. Ada cara lain tak maknanya, ya? Sebab itulah yang pentingnya hubungan sesama manusia ini dari segi adab lah, ya? Kita lihat maknanya perkara yang penting ialah adab. Nabi sendiri dalam apa juga dia membawa tentang adab. Kepribadian Nabi, perkataan Nabi, perbuatan Nabi, cara Nabi beribadah pun maknanya menonjolkan apa? Konsep adab sebagai seorang Muslim yang sejati, ya? Sebab itulah bila seseorang melakukan dosa besar, berzina umpamanya, berzina, dosa besar, minum arak, dosa besar, berjudi, dosa besar, ya? Tetapi apabila seseorang itu dia bertaubat dengan taubatan nasuha, dia berhenti daripada zina. Sedangkan zina tu kita tahu, az-zaniatu waz-zani, ya, fajlidu huma, kan? Mereka itu kedua-duanya, ya, disebat, ya, dengan 100 sebatan. Itu hukum hudud yang ada, katakan. Apabila dia bertaubat, dalam keadaan bertaubat itu dihukum di atas dunia dengan hukum sebat, sebat, ataupun hukum rejam sampai mati. Rejam tu dah tentu matilah. Hukuman rejam tu sampai mati. Maknanya dia ikuti, dia jalani hukum itu. Tetapi sebelum dia meninggal dunia ataupun sebelum dia menjalani hukum rejam itu, dia bertaubat kepada Allah taubatan nasuha. Dengan taubatan nasuha, sebenar-benar taubat, dia menyesal, dia tinggalkan perbuatan itu, dia tak nak buat lagi. Akhirnya dia diadili, kemudian sabit kesalahan, dia jatuh hukuman. Maka dia mati dalam keadaan masih lagi qalu la ilaha illallah. Maka harapan besar dia diampunkan oleh Allah dan dia boleh masuk syurga. Walaupun atas dunia ni itu jahat punya orang tu, tak ada kerja lain bertino. Itu ayat orang kita, kita lah, ayat kita di dunia, ya. Tapi dia bertaubat, maka kita boleh kata taubat pun tak guna tu, memang masuk neraka. Kita pula menentu dia masuk neraka, katakan. Tetapi Allah terima taubatnya dalam keadaan dia sudah dihukum, maka di hari akhirat rupanya dimasukkan ke syurga Allah. Tidak mustahil. Tetapi tidak kepada silaturahim, putus silaturahim. Buka dalam Sahih Bukhari ataupun dalam kitab Al-Adabul Mufrad. Tok Guru Dr. Syuhada pun dia bawa kitab ni. Masa saya forum dengan dia, dia bawa betul kitab tu. Kitab Arab Al-Adabul Mufrad. Saya kuliah dekat Taman Bukti dengan Masjid Rantau. Saya pun pakailah, ya, buku tu. Jadi Imam Bukhari ni dia himpunkan adab, hadis-hadis adab ni tentang ketaatan kepada ibu bapa. Yang keduanya tentang silaturahim. Nabi sebut tentang silaturahim ni, ya, bila kita putuskan silaturahim ini dan melampau, kita putuskan silaturahim
dengan saudara kita ke, adik-beradik kita, kerabat kita ke, dengan siapa saja kita putus, lepas tu kita melampau. Apa dia melampau? Berterusan tak ada berbaik. Melampau lah tu. Sebabnya dalam Islam ni 3 hari je. Selepas 3 hari mesti menghulurkan salam kemaafan. Lalu Nabi menyampaikan pedoman kepada kita, apabila kita memutuskan silaturahim, maka Allah akan datangkan pembalasan di atas dunia lagi. Atas dunia lagi. Maka tak kira lah pembalasan itu bentuk apa. Sempit rezeki boleh, kehidupan yang susah boleh, dia berasa tak tenang dalam jiwa pun, maknanya hak Allah nak beri pembalasan atas dunia. Dan bila dia sudah alami segala pembalasan itu, maka dia menyangka sudah habis. Tetapi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, Allah tinggalkan sedikit lagi di dalam akhirat. Maknanya putus silaturahim ni dapat penalti dekat dunia, dekat akhirat Allah tambah lagi siksaannya, maknanya masuk neraka lah juga. Selesai yang baki itu, barulah bila matinya itu tidak maknanya kufur dalam erti kata masih lagi ada la ilaha illallah dalam hatinya, masih ada lagi qalu, maknanya la ilaha illallah, masih lagi berpegang kepada Allah yang Esa, akhirnya ada harapan masuk syurga. Jadi begitulah adab. Itu tentang adab bersilaturahim. Jadi barangkali kita kena ambil iktibar bila Allah timpakan musibah. Tapi janganlah kita bila ditimpa musibah ni terlampau beria pula. Itulah Shah Alam ni. Ramai orang buat dosa kat Shah Alam ni. Kawan tu dah teruk rumah tenggelam, Kuala Langat dah teruk dah. Bukan, Hulu Langat. Kuala Langat banting, banjir juga. Hulu Langat memang teruk lah, dekat Sungai Lui paling teruk katakan. Kuala Kelawang pun sekolah agama Kuala Kelawang tu tenggelam juga. Kan? Ini tengah macam mana bagi kira nak nolong kawan kan, lumpur je katakan. Dah konon tu ayat, yalah netizen lah kan. Inilah Shah Alam, berapa banyak dosa besar dibuat. Lepas tu Hulu Langat ni semua orang berdosa, habis di khabar macam tu. Kawan ni tengah teruk semua ni. Janganlah macam tu Wanang kan. Bila dah tengah musibah macam ini, antaranya ialah apa? Menyuruh mereka bersabar. Bersabarlah. Yang mana suruh bersabar tu okeylah. Ini dia tembak semacam, entah-entah Allah bagi itu satu ujian. Barangkali dosa tak banyak, tetapi Allah nak bagi ujian macam tu sebab mungkin ada nikmat yang besar lepas ni mereka dapat. Besok kalau mereka dapat nikmat tu, nak khabar apa? Itulah kau khabar lagi dia orang kata berdosa besar. Rupanya ada nikmat besar. Mana kita tahu? Jadi maknanya itulah, jangan putuslah silaturahim. Kalau orang dah kena banjir macam tu, janganlah putus lagi silaturahim dengan kata-kata yang kesat. Walaupun orang tu salah sekalipun, dia dah tengah musibah, hilang segala-galanya katakan. Jadi maknanya kita hubungkanlah silaturahim, sebab Nabi begitu sekali dalam hal untuk menyampaikan Islam ini, dan akhirnya berbai'ah dengan orang-orang Ansar ini. Nabi jemput, mari makan, walaupun sikit tak apa, mari mari makan. Jadi begitulah akhirnya mereka terus berbai'ah kepada Nabi, dan akhirnya 180 orang itu menambahkan lagi kekuatan orang Islam dalam kalangan orang Ansar. Dan memang benar, orang Ansar ini cukup kuat setia dia kepada Nabi, walaupun di Madinah itu ada orang munafik. Abdullah bin Ubay bin Salul, malah ketika dalam peperangan yang saya pernah kuliah kitab yang lain dulu kan, Fiqhus Sirah, Syed Ramadan Al-Buti dan juga Al-Mubarak Furi itu kan, bila Nabi dalam satu peperangan, harta ghanimah, harta rampasan perang, Nabi lebihkan kepada orang Muhajirin.
Nabi lebihkan kepada orang Muhajirin ketika itu. Dan berkatalah orang-orang Ansar, kenapa bagi dekat orang Muhajirin aja, kami pun sama juga berperang, katakan. Lepas itu Muhajirin tuduh pula orang Ansar ini tidak setia kepada Nabi. Nabi adalah sebabnya. Jadi bila tuduh kata orang Ansar ini tidak setia kepada Nabi, berkira-kira dengan Nabi, maka bangunlah ketua orang Ansar ketika itu yang disaudarakan dengan Abdurrahman bin Auf, Sa'id. Jangan pertikaikan kesetiaan kami kepada Nabi, kata Sa'id. Kalau Nabi perintahkan kami ini suruh terjun ke laut, sekarang juga kami akan terjun ke laut, katakan. Maknanya jangan pertikaikan kesetiaan orang Ansar kepada Nabi. Cuma memang adalah yang di bawah-bawah tu, orang yang di bawah-bawah tentera yang mungkin private ni bertanya kenapa orang Muhajirin yang dapat lebih, sedangkan mereka tak dapat harta rampasan perang itu. Jadi begitulah. Jadi kesetiaan orang Ansar ini sangat tinggi kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Maka begitulah kita sebagai umatnya, walaupun kita bukan orang Ansar, kita pun bukan orang Muhajirin, kita bukan orang Arab pun, tetapi keturunan kita tetap juga akhirnya daripada yang satu Nabi Adam alaihissalam itu. Akhirnya umat akhir zaman ini ialah umat yang berasulkan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, maka kita pun taat kepada baginda. Baik, masuk waktulah. Okey, satu lagi hadis. Satu lagi saya cerita je lah kan. Hadisnya panjang. Kerana ini adalah kisah di rumah Fatimah. Kisah di rumah Fatimah ini, baginda sallallahu alaihi wasallam bila setibanya di rumah Fatimah ni, baginda pun, wahai anak andaku, adakah kamu mempunyai sebarang makanan yang boleh dimakan? Kerana ayahanda berasa sangat lapar. Jadi ayah pergi rumah anak, ayah lapar. Tak ada salah dah kalau kita dah ada anak menantu. Nabi pun pergi rumah Fatimah, kata ada makanan ke? Ayah lapar. Fatimah akhirnya hampir menitiskan air matanya apabila melihat keadaan ayahandanya yang lapar. Dia serba salah menjawab. Apa dia? La, tak ada. Maka anak anda tidak punya sebarang makanan pun, kata anak anda sanggup bersumpah dengan nama Allah, wallahi, dia kata, dan demi bapaku dan ibuku ni. Maknanya baginda bapa dia kan. Setelah baginda pergi, seorang jiran dia datang, jiran perempuan datang kepada Fatimah ni, bawa maknanya 2 buku roti, 2 rakhif kata, dan sepotong daging panggang. Makanan tersebut diterimanya dengan baik Fatimah. Ia meletakkan makanan tersebut di dalam sebuah mangkuk besar dan ditutup. Beliau pun berkata seorang diri, wallahi, maknanya demi Allah, aku wariskan kesemua ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maknanya menyegahkan keseluruhan dengan tangannya, termasuk diriku dan kaum keluargaku. Begitu sekali mereka sangat memerlukan makanan yang berkat ini. Begitu sekali kata Fatimah. Fatimah bila dia terima tu, walaupun itu ayah dia kan, tapi dia pegang itu Rasulullah. Walaupun ayah, tapi dia Rasulullah. Mereka semua sangat memerlukan makanan yang berkat ini. Habis beliau berkata-kata demikian, Hasan ataupun Husin, maknanya Fatimah suruh Hasan dan Husin ni pergi jemput atuk dia. Atuk dia. Maka Rasulullah pun segera berangkat ke rumah Fatimah. Dah keluar tadi dengan wajah yang ceria. Fatimah pun menyambut kedatangan ayahandanya semula, dan dia pun berkata, demi engkaulah bapaku dan ibuku, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mengurniakan satu rezeki. Aku telah menyimpannya sebaik-baik untuk ayahanda. Maka sambil tersenyum, baginda pun bersabda kepada Fatimah, bawa makanan tu kemari. Wahai anakku, demi penutup mangkuk itu dibuka. Roti dan daging memenuhi mangkuk tersebut, sedangkan pada mulanya ia taklah banyak.
Ini mukjizat. Ini dalam bab mukjizat. Ini mukjizat Nabi ni. Ya. Berlaku di hadapan Fatimah. Jadi bila melihat keajaiban tersebut, Fatimah mengerti ini merupakan keberkatan daripada Allah. Inilah dia kerabat Nabi. Anak dia lihat ini keberkatan Allah. Dia dah bersumpah demi keberkatan tu, dia dapat berkat tu. Dia dapat berkat. Jadi kita ni sebenarnya, kita bersumpahlah dengan nama Allah. Ya. Tak ada masalah. Ya. Dalam satu-satu perkara. Maknanya kita jangan lupa kepada Allah lah. Mulutnya terus memuji-muji Allah. Dia melihat keajaiban tu, alhamdulillah. Dia memuji Allah, mengucapkan selawat ke atas baginda. Anak sendiri mengucapkan selawat ke atas baginda, ayahandanya, dia ucap selawat. Kan? Ini kita berselawat, orang Togo kata kau ni berselawat, bela-bela bona kata Nabi tak buat macam ni katakan. Kita bila tak tahu jangan Togo macam tu. Makanan tersebut terus dibawa ke hadapan baginda sallallahu alaihi wasallam. Apabila baginda melihat juadah itu, baginda terus memuji Allah sambil berkata, dari manakah makanan ini wahai anak-andaku? Tadi maknanya dia tahu tak ada. Bila kali pertama sampai tak ada, Nabi pun terpaksalah keluar. Kan? Lepas tu dah ada pula makanan. Maka beliau segera menjawab, ia berasal dari sisi Allah. Ni keimanan. Sesungguhnya Allah mengurniakan rezeki kepada sesiapa yang dikehendaki tanpa sebarang hisab. Mendengar jawapan tersebut, baginda mengucapkan pujian lagi kepada Allah, dan baginda bersabda, segala puji bagi Allah yang menjadikan dirimu wahai anak-anakku menyerupai ketua perempuan kaum Israel. Kenapa kaum Israel? Israel ni nama Nabi Yaqub. Kan kita kalau nak kutuk Israel berpada-pada, jangan sampai kutuk nama Nabi Yaqub. Kan? Sekarang ni kalau nak kutuk Zionis Yahudi, Zionis Yahudi katakan. Sebab kaum perempuan Israel ini terhormat, bangsawan. Ya, maknanya kalau hendak tengok masa zaman itu yang terhormat siapa, yang dipuja siapa, ketua-ketua kaum Israel perempuan, ketua-ketua perempuan. Sebab itu bila perang yang saya cerita sebelum ini, perang apa tu, bila Nabi halau orang Yahudi keluar, perang Khaybar, Bani Kinanah, ketua dia Kinanah, isteri Kinanah tu pernah menyebut nama Nabi semasa dia menjadi isteri kepada Kinanah. Dia sebut dia Yahudi. Dia sebut Muhammad ini seorang yang baik, dia kena penampar. Dia kena penampar dengan suami dia Kinanah sebab sebut nama Nabi Muhammad. Tapi bila Kinanah telah dibunuh mati, Islam menang dalam peperangan itu, bila isteri dia menjadi tawanan, Nabi kata semua tentera ni pilihlah nak jadikan isteri siapa. Maka ada seorang tentera ni nak kahwin dengan Balu Kinanah. Seorang sahabat nampak, kenapa Balu Kinanah ni kahwin dengan ni? Ditanya dengan Nabi, kenapa kahwin dengan dia? Nabi nak kahwin dengan siapa kata? Dia kata, ya Rasulullah, dia ni ketua wanita. Kalau ketua wanita, carilah ketua-ketua wanita. Kan anggun sekarang ni ketua-ketua wanita, kan? Dia ketua wanita kaum Kinanah, kaum ni orang-orang Yahudi, orang terhormat. Dia kata kahwin denganmu ya Rasulullah. Kahwin dengan kau lah. Rasulullah tak terdiam. Akhirnya memang betul kahwin ketika itu di Khaybar. Dan Nabi tangguh perjalanan pulang itu kerana berbulan madu. Sampai di Madinah lebih lewat daripada tentera. Dan isteri Kinanah ni Balu, dia pernah cerita, aku pernah kena penampar kerana menyebut namamu ya Rasulullah. Lalu diusap oleh baginda dengan lembut, pipi yang kena penampar tu terasa sejuk. Jadi isteri Nabi ni ada Yahudi, kan? Ada Yahudi, itulah seorang katakan. Apabila Allah mengurniakan rezeki kepadanya, ia akan berkata ia berasal daripada sisi Allah. Sesungguhnya Allah mengurniakan rezeki kepada sesiapa yang dikehendakinya tanpa sebarang hisab perhitungan. Maka baginda sallallahu alaihi wasallam terus memanggil Ali, panggil Fatimah, panggil Hasan, panggil Husin, para isteri baginda dan ahli baiknya, hingga mereka merasa kenyang. Setelah semuanya beredar, Fatimah mendapati makanan tadi tidak luak. Walaupun sedikit, beliau terus memberikan makanan tersebut kepada para tetangganya.
Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan pada rezeki itu keberkatan dan kebaikan yang melimpah ruah. Jadi kita janganlah risau bana. Asyik sempit je rezeki, asyik sempit je rezeki. Ada rezeki, tapi dengan syarat keyakinan kita kepada Allah macam mana, sandaran kita kepada Allah itu bagaimana. Sebab itulah kita melakukan kebaikan ini untuk menambah rezeki ini dengan melakukan kebaikan, bersedekah, kita membantu menolong orang dan tidak menyakiti hati orang, maka rezeki kita akan bertambah. Sebab itulah sebagai penutupnya dalam surah Syu'ara itu disebut wa anzir ashiratakal aqrabin, dan berilah peringatan serta amaran kepada kaum kerabatmu yang dekat. Walaupun dia berkisar kepada nabi dan kerabatnya, tetapi ayat ini memberi pengajaran kepada kita dalam hal-hal rezeki ini. Jangan kita tinggalkan kaum kerabat kita. Sampai kan adik kita, abang kita, siapa susah pun kita tak peduli. Pedulilah Pak Long kau orang kaya katakan. Pedulilah. Tak payah nak nolong Pak Long kau tu katakan. Macam tu sekali, kan? Akhirnya rezeki boleh jadi sempit. Jadi tuan-tuan, itulah dua kisah daripada hadis yang sangat panjang berkaitan dengan dalail nubuah, mukjizat Nabi sebagai tanda-tanda kenabian, padahal bertambahnya makanan ataupun cukupnya makanan dalam keadaan sedikit. Jadi moga-moga menjadi satu pedoman kepada kita dalam menghadapi kehidupan seharian. Jadi yang baik itu anugerah Allah Subhanahu wa taala, sebarang kekurangan marilah sama-sama kita pohonkan keampunan daripadanya. Kita tutup dengan doa tasbih kafarah, bacaan daripada suratul Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sekian saja, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.